Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang tadi, saya terjumpa dengan seorang rekan baik saya, yaitu The Twins TV. Beliau bercerita tentang satu isu yang luar biasa. The Twin TV dan saya berbincang tentang politik yang sedang memanas atau sedang panas dalam PRN Sabah. Tidak lama lagi PRN Sabah akan berlangsung. Ramai orang sudah mulai mencongak siapa yang bakal menjadi penentu kepada politik Sabah. Sekarang ini yang lebih panas ialah tentang gabungan parti politik siapa yang paling kuat. Namun demikian ada satu perkara yang perlu kita debatkan ataupun perlu kita bincangkan dalam isu politik di Sabah. Pertama sekali ialah soalan paling mudah tapi panas dan perlu diketahui ramai, yaitu siapa yang akan menyelamatkan Sabah atau parti mana yang akan menjadi penyelamat kepada Sabah. Isu inilah yang kami perbualkan, isu inilah yang kami bincangkan bersama The Twin TV. Meskipun pemilihan PKR baru selesai dan masih panas berkait dengan kekalahan Rafizi, tetapi tidaklah lepas daripada mulut kami sebagai pengulas politik di Malaysia berbincang tentang apa kesinambungannya berkait dengan politik di Sabah. Sudah tentu politik di Semenanjung ada kaitan di Sabah. Namun demikian, menjadi buah pikiran kami pada petang tadi ialah siapa parti politik yang akan jadi penyelamat Sabah, atau lebih kurang yang mampu mengapungkan Sabah semula, atau lebih kurang menjadi oksigen kepada Sabah. Apabila kami bercerita dengan The Twin TV, ada satu parti politik yang menjadi buah mulut kami juga, yang tiba-tiba menjadi buah mulut, menjadi tajuk dan isi utama dalam perbincangan kami itu. Nak tahu siapa? Jangan lupa tekan butang subscribe dulu. Baik, ada satu parti politik ini yang sudah lama bertapak di Sabah. Menurut The Twin TV, parti ini sudah bertapak sejak berpuluh-puluh tahun, bahkan sejak sebelum Sabah menyertai Malaysia. Entahlah benar atau tidak, saya pun tiada kaji. Kamu beritahulah sendiri, betul atau tidak. Tapi saya rasa benar. Karena Ketua Menteri Sabah yang pertama dikatakan adalah datang daripada Parti APCO. Tun Fuad Stephen ialah pengasas ataupun Ketua Menteri Sabah yang pertama. Nama asal beliau ialah Donald Stephen. Beliau ialah Ketua Menteri Sabah yang pertama yang mana dilantik pada 16 September 1963 bersamaan dengan hari pembukaan Malaysia. Dan parti beliau ialah Parti ANCO, kemudian menjadi Parti Perikatan Sabah, United Nations Citizen Organization, dan akhirnya berubah menjadi APCO. Parti ini adalah parti yang hebat. Tiba-tiba kami dapati parti APCO mungkin, besar kemungkinan, kita mulakan dulu dengan perkataan mungkin. Karena ini video siri pertama dalam perbincangan tersebut. Parti APCO diramal akan menjadi penyelamat pertama untuk negeri Sabah dalam PRN negeri Sabah yang akan datang ini. Faktanya kerana pengasas APCO iaitu Tun Fuad Stephen, Ketua Menteri Sabah yang pertama, adalah pejuang Sabah sejati. Sehingga timbul pelbagai spekulasi apabila Tun Fuad Stephen terkorban dalam tragedi Double Six. Tun Fuad Stephen sangat lantang memperjuangkan nasib Sabah pada waktu itu. Tak tahulah apa yang berlaku di sebalik tragedi pesawat Double Six ini. Tapi kamu pun sudah tahu. Pengikut politik yang ada di Sabah sudah tahu.
sudah pernah dengar dan pernah dengar dan pernah dengar tentang spekulasi-spekulasi itu. Jadi, saya tak mau panjangkan cerita di sana. Saya ingin kongsikan kepada Anda semua bahwa Parti APKO telah pun mempunyai sejarah perjuangan yang sangat hebat. Meskipun pernah dibubarkan, tetapi pada tahun 1999, APKO telah dihidupkan semula oleh Datuk Seri Wilfred Bumburing dan kini dikenali sebagai APKO. APKO moden adalah kesinambungan kepada semangat perjuangan asal ANKO. Parti ini kini sebahagian daripada gabungan perpaduan PHBN di peringkat Persekutuan dan Sabah. Semua yang saya sebut tadi itu mempunyai hubung kait kenapa APKO akan menjadi penyelamat kepada politik Sabah. Kerana memang kita tahu bahawa APKO penerus kepada semangat perjuangan asal ANKO. ANKO ialah parti Tun Fuad Stephen. Dan kita tahu semangat perjuangan Tun Fuad Stephen kini masuk dalam DNA para pemimpin APKO. Selain daripada itu, saudara-saudara sekalian yang menonton channel ini, yang menonton konten kali ini, kami memilih APKO menjadi penyelamat, pengapung, oksigen ataupun pelampung kepada Sabah selepas PRN nanti. Kerana parti ini konsisten dalam memperjuangkan MA63. Pedulilah apa orang nak kata. Ada orang kata parti ini lebih konsisten, parti itu lebih konsisten. Tapi melihat kepada fakta, memang lebih benar APKO konsisten memperjuangkan MA63. Walaupun dia menyertai kerajaan, walaupun kini dia sebahagian daripada kerajaan, tapi APKO masih lagi lantang memperjuangkan MA63. Tak pernah surut tuntutan-tuntutan MA63 daripada APKO. Selain daripada itu, ada juga yang menyatakan bahawa parti APKO ini ialah pejuang sebenar sejati KDMR. Walaupun parti APKO sekarang ini sudah melebarkan sayap, bukan sekadar KDMR yang menjadi ahlinya, itu kita kena akui. APKO moden sekarang bukan lagi sekadar memperjuang KDMR semata-mata, walaupun ramai yang menganggap begitu. Tetapi APKO sekarang diterima oleh pelbagai kaum kerana perjuangannya yang relevan, kerana perjuangannya yang merentas kaum, termasuklah kaum-kaum selain KDMR. Pelbagai bangsa dan agama ada di dalam parti ini. Dan yang paling penting sekali, saya tak pedulilah Anda setuju atau tidak, tapi inilah perbualan kami, cerita kami tadi. Parti APKO adalah sebahagian daripada kerajaan PHBN. Apabila APKO berada bersama dengan PHBN, APKO mempunyai harapan yang besar untuk mengangkat imej Sabah semula. Kerana APKO tidak bermusuh atau tiada masalah isu dengan kerajaan persekutuan. Bak kata pepatah, berkawan lebih baik daripada bermusuh. Anda fikirlah sendiri, kenapa nak bermusuh dengan persekutuan? Sedangkan persekutuan itu penting untuk Anda. Pada masa yang sama, terus memperjuangkan hak-hak istimewa, hak-hak yang perlu diperjuangkan untuk rakyat Sabah. Senang cerita, kita lihat saja Kerajaan Sarawak. Kerajaan Sarawak, dia tak pernah bermusuhan dengan kerajaan persekutuan. Orang Sabah kata, ikut saja daun. Jadi apa pendapat Anda semua? Jangan marah-marah, jangan susah hati. Anda boleh tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen. Siapakah pula parti politik yang mungkin pada pendapat Anda boleh menandingi fakta yang sudah dihuraikan sebentar tadi itu. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda
Bye-bye.